Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung subjek pendidikan kesihatan kita dengan tajuk yang kita fokuskan, menjaga tingkah laku dan kesihatan diri. Dan kalau murid-murid lihat di muka surat 78 buku teks, kamu akan lihat gambar seorang murid perempuan bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ni kamu boleh lihat macam mana cara dia menjaga pergaulan. Paling jelas kamu lihat dari cara Siti Aisyah berpakaian, pakai baju kurung, bertudung, sopan, tidak terdedah dan tidak mencolok mata. Seterusnya kita lihat poin yang pertama, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Okey murid-murid, apakah itu organ genital? Organ genital ni maksudnya kita punya kemaluan lah ataupun alat sulit. Senang cerita, macam dada tu perlu ditutup. Sebab itu dalam Islam wanita kena pakai tudung. Yang bukan Islam pun kena pakai yang sopan. Kemudian yang kedua, berusaha menjaga harga diri dan imagekan diri yang terpuji. Kalau kamu lihat cara Siti Aisyah ni berpakaian kan sopan. Maksudnya kita perlu jagalah image kita. Dengan pakaian itulah reputasi kita ni di pandangan mata sekeliling bagaimana. Seterusnya, bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Yang ini penting untuk kita rasa confident. Kita perlu terima apa yang sudah Allah SWT anugerahkan kepada kita. Sama ada gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, kita kena bersyukur. Begitu juga kita kena hargai bentuk fizikal orang lain. Jangan kamu nak ejek-ejek kata orang tu gemuk lah, pendek lah, muka putih, tangan hitam lah. Kecantikan tu kan subjektif. Kalau kamu sendiri pun, kalau orang hina, orang kata kamu gemuk, body shaming senang cerita, kamu sendiri akan rasa malu dan rendah diri kan. Yang keempat, mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Ini kadang-kadang tanpa sedar berlaku. Kamu suka-suka, kamu bergurau, kamu tertampar punggung kawan kamu, terpegang kemaluan dia. Salah tu. Andai kawan kamu report, memang kamu salah lah. Jadi bila kita bergurau, bersuka-suka, kita kena berpada-pada. Jangan sampai terpegang benda yang tak sepatutnya di anggota badan kawan kamu. Seterusnya, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Maksudnya kita kena jagalah pemufakatan masyarakat majmuk di Malaysia ni kan. Ada pelbagai kaum. Kamu tak boleh membuat provokasi pada agama lain. Kita ni kalau kita hormat kepada agama lain, penganut agama lain juga akan hormat kepada kita. Yang keenam, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Ini macam mana yang cikgu terangkan tadi itulah, yang tertampar punggung, terpegang kemaluan semasa bergurau senda. Sebab itu dalam Islam pun bila tiba had umurnya, ada pengasingan lelaki dan perempuan. Jaga aurat supaya terjagalah batas. Tak adalah nak bertepuk tampar lelaki perempuan, bersentuhan pada anggota yang tak sepatutnya. Baiklah, ini untuk tajuk berhemah, beramah dan bersopan. Terusnya kita sambung pada kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain di muka surat 79. Kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain, yang pertama, dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang keliling. Macam orang perempuan, kalau kamu keluar rumah pakai elok, pakai sopan, pasti mak ayah kamu akan rasa tenang dan senang. Tapi sebaliknya kalau kamu keluar dengan kawan lelaki pakai pakaian yang tak sepatutnya, pakai seksi, agak-agak ibu bapa kamu marah tak? Kamu fikir-fikirkanlah. Kita bila pakai pakaian yang sopan, yang sedap mata memandang, kita akan senang diterima dan kita akan mudah bergaul dengan semua orang. Murid-murid, apabila kita menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dengan memakai pakaian sopan, sebenarnya ianya meningkatkan keyakinan diri kita. Bila kita pakai sopan, orang akan pandang seadanya. Kamu mesti confident nak melakukan apa yang kamu nak lakukan tanpa rasa diganggu. Pakaian ni mencerminkan seseorang. Jadi bila berpakaian sopan, maknanya ia mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Kalau kamu nak keluar, pastikan kamu ni pakai pakaian sopan, tak kiralah lelaki dan perempuan.
Sekarang ni bahaya tak dijangka. Kadang-kadang daripada segi pakaian itulah yang menimbulkan perkara-perkara yang negatif seperti colik, raba, merogol dan sebagainya. Sekarang ni kamu tengok kes colik, kes rogol semakin banyak kan. Jadi kamu kena berwaspadalah supaya ia tidak berlaku kepada diri kamu. Selain kamu berusaha menjaga penampilan, menjaga maruah diri dan keluarga, seterusnya menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan sebaya. Kini murid telah mengetahui prinsip menjaga tingkah laku dalam pergaulan dan kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri. Sekarang, murid diminta untuk membuat latihan pengukuhan yang cikgu sediakan. Buatkan peta minda tentang yang pertama, prinsip menjaga tingkah laku. Yang kedua, buatkan peta minda berkaitan tentang kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual. Kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum.